Assalamualaikum dan salam syaraku sayang, bersama saya Al-Faiz Jemurin. Tumpuan berita. Kumpulan pertama Jemaah Haji KT32Q dari Sarawak selamat pulang ke tanah air dan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK pada Khamis. Kesemua jemaah yang menyambut panggilan ke Tanah Suci selepas 2 tahun menunggu peluang disebabkan pandemik itu pulang dalam keadaan yang stabil, sihat dan selamat. Difahamkan syarat ketat dan had umur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi diguna pakai kepada semua jemaah haji dan tiada negara yang terkecuali. Ikuti laporan wartawan kami yang membuat liputan pada Khamis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam saudaraku sayang. Saya di sini bersama rakan setugas Firdaus Matrang sedang menyaksikan detik indah, iaitu detik di mana para jemaah haji dari Sarawak bagi kumpulan pertama sedang berjumpa dengan keluarga tercinta setelah sebulan lebih menunaikan rukun Islam kelima sejak 23 Jun lepas. Kumpulan pertama ini baru sahaja tiba pada jam 5.25 petang tadi menaiki pesawat Malaysia Airlines 8588 dan mereka ada seramai 141 orang yang dikendali oleh tabung haji berlepas dari Madinah ke Kuala Lumpur pada jam 12.41 tengah hari tadi dan meneruskan penerbangan pulang ke Sarawak pada jam 3.31 petang. Dan ketibaan mereka disambut oleh Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak merangkap Menteri Bertanggungjawab dalam Hal Ehwal Islam Datuk Dr. Haji Abdul Rahman Haji Junaidi bersama beberapa kenamaan yang lain. Bagi mewakili Majlis Islam Sarawak, saya mengucapkan tahniah dan syabas. Terima kasih kepada tabung haji Sarawak, tabung haji Malaysia kerana telah dapat menguruskan banyak kegiatan ibadah haji jemaah kita dengan sempurna dan kesemuanya dapat balik dengan selamat. Pada petang esok, kumpulan yang kedua akan tiba seramai lebih kurang 142 orang. Kata yang maklum bahawa Kerajaan Arab Saudi telah pun membuat had umur kepada para jemaah kita. Dengan kata lain, jemaah yang pergi ke Tanah Suci pada kali ini kebanyakannya adalah orang-orang muda lah, orang muda dan yang bertenaga. Jadi alhamdulillah dari segi kesihatan mereka terjamin dan makluman kita perolehi bahawa mereka selamat menjalankan ibadah haji dengan sempurna daripada awal hingga akhir. Kata-kata alhamdulillah lah, jemaah kita baik. KKM, Kementerian Kesihatan pun seperti biasa menghantar petugas kesihatan, misi perubatan dan sebagainya lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami nak mendalam macam ni perjalanan tak selama sebulan lebih tu. Berjalan lancar ke, ada masalah ke di sini? Oh, okay. Masa from here all the way until until Jeddah sampai ke Mekah, it was nice, ya. Macam VIP. So even from Mekah to Madinah and balik ke KLIA and then balik ke Sarawak nang first class. Saya dah sakit-sakit ke macam ni? Oh, sakit memang cabarannya memang ada sebab keadaan cuaca dengannya pun temperature very high, kira awal bulat macam masuk dalam oven bah. Jadi one of the cabaran lah di sini. Tapi dengan fasiliti tabung haji, ada doktor di sini lah. So kami diberi setidaknya ubat semua. Jadi that really helps lah. And then free of charge lah. The medical services ke sini daripada tabung haji. Not only the doctor pun service, tapi also ubat pun free. Semua free. Yes. Untuk haji yang ke berapa? Our first, ya. Mungkin lepas tu akan pergi lagi. InsyaAllah. Mau dijemput lagi, insyaAllah. Terima kasih. Demikian laporan khas wartawan kami dari LTAK. Semoga haji para jemaah mendapat rahmat serta keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Laporan seterusnya mengenai Muzium Limbang bakal menjadi tarikan terbaru sekaligus memacu sektor pelancongan negeri ini. Menurut Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, pembinaan Muzium Limbang ini sangat signifikan dalam mempamerkan proses pembangunan daerah Limbang dari segi sejarah pembukaannya dan pentadbirannya yang bersempadan dengan Brunei Darussalam. Sedikit sebanyak untuk kita dapat mempamerkan proses pembangunan kawasan ataupun Limbang ini daripada Limbang sebagai sebuah hutan yang kecil dari segi pentadbiran, pembangunan dan seterusnya
Dan selain daripada itu, yang cukup menarik sekali apabila nak mencari lokasi dan juga tapak Museum Lembang itu, telah terpilih tempat yang mana yang amat berhormat Premier kita dilahirkan. Bukan kita bangunkan museum itu untuk yang amat berhormat saja, tapi lebih untuk rakyat. Dan secara kebetulan itulah tempat di mana lahirnya pemimpin agung kita ini. Beliau berkata demikian semasa Majlis Perasmian Museum Limbang pada Khamis. Projek pembinaan Museum Limbang ini telah bermula pada tahun 2019 dengan kos keseluruhan RM6.39 juta dan merupakan satu projek di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK-11. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan Museum Budaya Borneo mendapat perhatian daripada pengunjung tempatan dan luar Sarawak. Sehingga kini katanya lebih 380,000 pengunjung telah mengunjungi Museum Budaya Borneo sejak mula dibuka kepada orang ramai pada 9 Mac lepas. Dan sehingga pada hari ini, ya lebih kurang 5 bulan selepas perasmian pada 4 hari bulan, ia adalah dibuka kepada orang ramai pada 9 hari bulan Mac. Sehingga pada hari ini, jumlah pengunjung yang telah melawat museum tersebut telah menjangkau lebih daripada 350,000 orang. Kalau tak silap saya sudah 370-380,000 orang. Tidak pernah minat terhadap museum begitu tinggi sekali di negeri Sarawak tu. Masih lagi dengan perkembangan di Limbang. Daerah Limbang akan terus menikmati pembangunan berterusan di bawah pentadbiran Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah 1 Sarawak, Pemodenan Pertanian, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, selain waterfront Limbang yang merupakan terpanjang di Sarawak, satu lagi projek pembangunan yang sedang dibina iaitu Pusat Pentadbiran Bersepadu Limbang yang menempatkan pejabat jabatan dan agensi kerajaan Sarawak di Ragau. Kita amat-amat berterima kasih dengan usaha kerajaan negeri ini. Banyak lagi projek-projek pembangunan yang sedang dalam pembinaan, termasuk yang terbaru adalah Integrated Administration Center di Rangau, di Rangau Valley sana. Dan ia akan menempatkan pejabat-pejabat kerajaan negeri di sana, dan banyak lagi yang sedang dan akan dilaksanakan di negeri Sarawak, termasuk kita di Limbang ini. Berucap semasa Majlis Perasmian Museum Limbang pada Khamis, beliau memberitahu pembinaan Museum Limbang adalah untuk memperingati kelahiran Premier Sarawak selain mempamerkan sejarah Limbang. Sejarahnya Museum Limbang ini sebenarnya adalah untuk memperingati tempat kelahiran yang amat berhormat Ketua Menteri kita. Museum itu dibina khas untuk dibina semula betul-betul desain yang tempat beliau dilahirkan, quarters DO yang dulu. Saya rasa Datuk Tinggi akan merasa nostalgia pada waktu beliau berada di sini dahulu. Dalam perkembangan sama, beliau juga memohon dibina jalan menuju ke Museum Limbang dan Taman Tasik Bukit Mas yang kini sangat curam dan dapat dibina jalan dua hala yang kurang curam dengan kos RM6 juta. Berita seterusnya, sebanyak 438 projek membabitkan peruntukan sebanyak kira-kira RM17.6 bilion telah dikenal pasti akan dilaksanakan dalam Agensi Pembangunan Delta Rajang (RADA). Timbalan Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh berkata semua cadangan projek berkenaan hasil pembentangan terakhir Lab Pelan Pembangunan Agensi Pembangunan Delta Rajang. Beliau yang juga pengerusi RADA menjelaskan penekanan diberikan dalam penyediaan infrastruktur asas luar bandar seperti bekalan air, elektrik, jalan raya serta liputan internet. 17.6 billion total. Then with a project of 438, that is a total project which has been recorded. Jadi penekanan diberikan dalam penyediaan infrastruktur asas luar bandar seperti bakaran air, elektrik, jalan raya
serta liputan internet. Selain mencanangkan beberapa pelan perancangan jangka pendek dan jangka panjang bagi mentransformasikan kawasan luar bandar, khasnya kawasan radar, sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beliau berucap demikian semasa menangguhkan lab pelan pembangunan Agensi Pembangunan Delta Rajang di Hotel RH Sibu pada Rabu. Dalam pada itu, Datuk Len memberitahu penubuhan radar akan melengkapkan rancangan dan program pembangunan yang dirancang oleh agensi atau kementerian lain untuk manfaat rakyat di negeri ini. Tambahnya, agensi itu juga berperanan mentransformasikan kawasan luar bandar khasnya kawasan radar dalam usaha meningkatkan keselesaan dan kemakmuran rakyat. Sudah tentu penubuhan Agensi Pembangunan Delta Rajang (RADA) akan melengkapkan rancangan dan program pembangunan yang dirancang oleh agensi atau kementerian lain untuk manfaat rakyat di negeri ini. Selain merencanakan beberapa pelan perancangan jangka pendek dan jangka panjang, RADA juga berperanan mentransformasikan kawasan luar bandar khasnya kawasan radar dalam usaha meningkatkan keselesaan dan kemakmuran rakyat. Selain untuk merangka radar Development Strategi 2030 bagi memastikan perancangan pembangunan yang menyeluruh sistematik dapat dilaksanakan serta mendapat input dalam kajian secara menyeluruh serta cabaran yang bakal dihadapi. Sementara itu, Sekretariat RADA telah mengadakan lawatan kerja ke bangunan pentadbiran bersepadu Tanjung Manis pada Khamis bagi meninjau serta memantau penyediaan penubuhan pejabat agensi tersebut yang akan ditempatkan di situ nanti. Para sekretariat telah disambut serta diberi penerangan oleh Wakil Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka, Bill and Sol Abang dan pihak konsultan tentang perkembangan terkini pembinaan bangunan tersebut. Bangunan pentadbiran bersepadu Tanjung Manis setinggi 16 tingkat bakal menjadi mercutanda Tanjung Manis dan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS dalam agenda membangunkan kawasan luar bandar secara berterusan. Bangunan bernilai RM78.2 juta itu mula dibina pada Mac 2018 dan dijadualkan siap sepenuhnya pada Disember 2021, namun mengalami kelewatan berikutan penularan pandemik COVID-19. Dalam pada itu, seramai 41 orang pemilik dan pemandu bot di Mulu menerima bantuan kewangan sebanyak RM500 setiap seorang melalui pemberian bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS berserta jaket keselamatan bertempat di Mulu Marriott Hotel and Spa pada Selasa. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Henry Harry Ginep, tujuan program itu adalah bagi memberikan taklimat berkenaan dengan pentingnya pengusaha bot-bot pelancong di daerah kecil bagi menjaga keselamatan pelancong-pelancong yang melawat Taman Negara Mulu. Itu yang penting, dan apabila kita mempunyai pejabat lembaga sungai di sini, masalah tempatan boleh diselesaikan, boleh dibincang bersama kerana tidak menjadi kesulitan untuk pemandu dan pemilik bot di sini. Okay. Ini untuk merancangkan pelancongan di Mulu juga. Ya. Apabila keselamatan, kebersihan sungai terjamin, dan tentulah ramai pelancong akan datang. Okay. Selain itu, katanya para penduduk diingatkan supaya memastikan laluan sungai bersih dan selamat untuk dilalui bot-bot pelancong. Hadir sama dalam program tersebut ialah Timbalan Menteri Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek Sarawak, Datuk Gerawat Gala. Seterusnya, Esplanade Simunjan yang menjadi mercutanda baharu di kawasan berkenaan akan dirasmikan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg pada 20 Ogos ini. Justru bagi memastikan kelancaran program Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan, Aula Dris bersama Residen Bahagian Semarahan Brahim Lumpu serta beberapa pihak agensi kerajaan telah membuat lawatan dan tinjauan ke Esplanade Simunjan baru-baru ini. Lawatan tersebut adalah sebagai persiapan untuk menyambut ketibaan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari bagi menyempurnakan majlis perasmian Esplanade Simunjan. Terdahulu, satu mesyuarat telah diadakan di Bilik Mesyuarat Pejabat Daerah Simunjan bagi menetapkan persediaan serta kelengkapan berhubung perkara tersebut. Esplanade Simunjan berkonsep terbuka akan menempatkan lot kedai pelbagai jenis perniagaan antaranya makanan dan minuman, runcit, basking dan sebagainya. Sedikit berita sukan.
Atlet powerlifting negara kelahiran Sarawak, Boni Bunyagustin menyumbang pingat emas keempat buat kontingen Malaysia dalam kempen sukan Commonwealth Birmingham pada Khamis. Saingan kali ini cukup manis buat Boni apabila pemenang emas sukan Paralimpik 2020 Tokyo itu mencipta rekod temasya dengan mengumpul 154.6 mata selepas melakukan angkatan 210 kg pada sesi pertama, 216 kg sesi kedua dan 220 kg sesi ketiga. Pencapaian itu sekaligus mengubat kekecewaan juara dunia 2019 dan 2021 pada penampilan sulungnya di Gold Coast, Australia pada 2018 apabila sekadar menduduki tempat keempat. Pingat perak dimenangi wakil tuan rumah England menerusi Mark Swan yang mengumpul 147.6 mata dan gangsa Mile Innocent Mandi dari Nigeria dengan 145.5 mata. Untuk rekod, Boni yang telah berusia 23 tahun mencipta sejarah muncul atlet pertama Malaysia memenangi acara itu di temasya sukan berkenaan. Sekian edisi tengah hari bersama saya Alfairez Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.